bukan kerana bukau, kerana tak tahu. Jahil murakab. Tak tahu ini perancangan daripada barat. Bertujuan untuk nak merosak, menjanamkan orang-orang Islam. Banyak lagi lah. Artinya kerja-kerja. Dan kita tengok selama ini, walaupun negara Islam ni di antara negara yang terbanyak yang menjadi anggota UN ni, tapi sehingga hari ini pun tidak pernah sekali pun dilantik menjadi Setiausaha Agung kepada masa satu. Kalau Mesir pun, kalau nak kira majoriti rakyat dia, rakyat umat Islam, tapi dia lantik seorang Kristian, Boutros Ghali. Boutros Ghali ni menjadi tali barut. Ya, memanglah tali barut dia. Dia menerima wang yang begitu banyak bantuan daripada UN untuk memajukan negara-negara dia ambil, tapi kat Mesir dia tidak beri 1 sen pun kepada orang-orang Islam. Yang diberi hanya kepada orang-orang Kristian saja. Membangunkan pertanian, membuka ladang-ladang di tengah padang pasir. Itu semuanya wang daripada UN melalui Boutros Ghali. Itu dia antaralah double standard dia. Dia bercakap ini adalah semua untuk kemanusiaan, tapi kemanusiaan yang menguntungkan orang kafir saja. Manakala orang Islam ialah merugikan. Tidak ada satu pun yang menguntungkan. Mana-mana saja kita tengoklah ejen-ejen kepada badan-badan yang dikatakan kebajikan di dalam UN itu sendiri sebenarnya palsu, sebenarnya bohong sahaja, dusta sahaja, bukan suatu yang benar. Sepatutnya negara Islam ni mau beritahu, wallahu alam bisawab lah. Dan mungkin kita sendiri pun, di kalangan orang kita sendiri pun, di kalangan NGO sendiri pun sebenarnya boleh berperanan untuk nak menerangkan ini pembohongan terhadap pertubuhan yang diadakan selama ini. Bukan untuk kebaikan umat Islam, tetapi untuk menjahanamkan umat Islam, menjahanamkan pemikiran umat Islam. Dan banyak buku-buku dulu pernah UNICEF dia mendapat bantuan sponsorship daripada kerajaan Emirat ataupun kerajaan Saudi untuk nak cetakkan sebuah buku mengenai dengan Islam. Tapi apabila dicetak, bukan satu cetakan yang baik, tapi cetakan yang merosakkan memalsukan sejarah hidup Rasulullah SAW. Ini berlaku dengan nyata, tapi orang Islam tidak mengambil perhatian perkara-perkara yang seperti ini. Ini anak rasa kita di kalangan kita perlu mengambil tugas untuk menyedarkan paling tidaknya semasa kita di daerah, di kawasan kita ini, kalau tidak pun sampai kepada seluruh umat Islam secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nak tambah sikit tentang nombor 3 tu, media dan sikap basis barat. Kalau kita tengok dalam media masalah perang ini, Rusia dan Ukraine, Kelly Sobalier ini koresponden dia kata just to put the country, Ukrainian refugees, pelarian refugee. Anak refugees from Syria, makanya bukannya pelarian dari Syria. These are refugees from neighboring Ukraine, datang dari Ukraine, negara jiran mereka. These are Christian, so mereka ini adalah Christian. Kalau tengok demografi Ukraine ni memang majoriti Christian. They are white, mereka ni orang putih, kulit putih. They are very similar to Westerners, sangat
mirip dengan masyarakat barat. So ini adalah satu contoh bagaimana tindakan spontan seorang reporter dari barat yang menyatakan rasa hatinya tentang peperangan di Rusia dan juga Ukraine. Dan simpati mereka ni kalau kita tengok dalam Google search, kita bandingkan antara bias ataupun pilih kasih reporters dari barat dan juga bukan baratnya. Kalau kita tengok dalam Google search pada hari ini, konflik di Middle East, konflik di Timur Tengah ni, carian dalam Google search ini adalah 94,3 juta carian. 94,3 juta. Tetapi di dalam konflik Ukraine Rusia ni, cariannya 322 juta. Semaknanya mereka ni sentiasa menulis tentang apa yang berlaku dekat dengan negara mereka. Dalam konflik Middle East 44 juta, tapi dalam konflik Ukraine Rusia ni dalam masa tempoh 20 hari perang tu 322 juta. Mungkin lebih lagi lah, mungkin sebelum tu ada pencarian. Ini menunjukkan bahawa dia punya cerita tentang nak membela grup-grup yang sama ni sangat besar. Sebabnya mereka ni memonopoli media dan juga mereka ni memiliki reporter ataupun wartawan yang sentiasa bergerak aktif di kawasan-kawasan yang ada konflik. Ya. Dan mereka ni bila bercakap akan mengeluarkan idea secara spontan dan juga casual. Biasa-biasa dia akan terus cakap biasa tu. Tapi kebiasaan itu adalah kebiasaan yang bias, pilih kasih kepada apa yang mereka harapkan. Tetapi dalam konflik ini juga kita melihat ada satu perkembangan yang menarik, ya, iaitu semasa berlakunya perang Rusia Ukraine awal-awal dulu, sebanyak pertubuhan kerajaan atau pertubuhan sukan yang membenarkan protes kepada peperangan di Ukraine. So antaranya dalam bola, pemain itu dah boleh pakai baju yang cenderung kepada Ukraine. Ya. Tapi yang menarik, seorang pemain squash dari Mesir namanya Ali Farah. So dia kata sekarang ni kita dah boleh bercakap tentang politik dalam sukan, sebab dia mengambil apa yang berlaku di dalam sengketa di Rusia dan Ukraine ini. Pertubuhan sukan ni telah memberi izin kepada mana-mana sukan di peringkat gabungan mereka ni untuk menyatakan kecenderungan kepada Ukraine. So ini satu kesempatan yang boleh diambil oleh masyarakat dunia yang lain, kerana simpati pada Ukraine ini dalam 20 hari itu menyebabkan sukan terbuka kepada politik, tetapi simpati pada Palestin 74 tahun yang lepas masih lagi berada pada tahap yang sama. So ini adalah satu bentuk perbandingan yang kita tengok bagaimana mereka mencatur persepsi masyarakat dunia kepada apa yang mereka nak. Jadi inilah cabaran yang perlu kita hadapi, kita tengok, perlu kita tunjukkan sikap kita untuk melihat apakah selepas ini bias ataupun pilih kasih dalam sukan ini masih ada ataupun macam mana. Sama juga kata macam dulu dalam perang dengan Iraq. Putin sekarang ni disebut sebagai Hitler. Dulu Saddam Hussein pun disebut sebagai Hitler. Jadi siapa-siapa yang menentang tu pun dianggap sebagai Hitler lah. Jadi itulah rasism yang ada lah. Itu yang dibuat dalam media sekarang ni. Jadi kalau kita tengok media barat sekarang ni, kalau menentang mereka akan sebut orang ni Hitler, orang ni gila, orang ni dia akan gunakan istilah-istilah yang kata nak ni. Jadi ini dia yang kata nak. Jadi kita kena faham dari segi fahaman
Barat tu bila bertentang dengan orang, bila dia bertentangan dengan depa tu, depa akan label macam-macam. Sebab tu sampai sekarang macam kita kata kalau katalah misalnya kalau kita sekarang ni kalau kita jadi volunteer untuk nak mempertahankan negara Islam sekarang ni, apa depa anggap kita? Teroris. Kita sebagai pelampau, tentera. Tapi sekarang ni di Ukraine tak apa. Kalau siapa nak jadi volunteer, okey, my sign. Orang kata boleh terima, tak salah pun. Yang kata di UK, di negara-negara Eropah, terima semua, okey, boleh, tak ada salah. Boleh. Itu. Tapi kalau kita misalnya orang Islam, kalau nak mempertahankan negara Islam yang lain, nescaya mereka kata akan anggap kita sebagai teroris, dan sekiranya balik daripada kata banyak yang balik daripada peperangan tu semuanya ditangkap ataupun dihukum bunuh. Buat dinamo. Jadi ini yang sedang berlaku lah, yang kata nak ni, yang berlaku yang kata dalam peperangan Rusia kata Ukraine, sebenarnya dia sudah mendedahkan tentang sikap buruk yang kata yang ada pada Barat tu sendiri terhadap Islam tu sendiri, negara Islam. Itu yang sedang berlaku lah. Jadi kita kena understand dia. Wallahualam, Nasrah pada balik kepada pengusi sila. Tamatnya bahasan daripada Encik Ismail tadi, kita kata merangkumi lah, kita kata pusingan kedua. Pusingan tadi antaranya Zahir pada awalnya satu berkaitan kita kata perincian lah, sanctions ataupun sekatan-sekatan ekonomi terhadap Rusia. Ismail juga kembang sikit kan sejarah sanction daripada Amerika ni telah lama, dah beberapa kali banyaknya kan. Kemudian Encik Ibrahim sentuh juga tentang pandangan Encik Ismail berkaitan dengan penglibatan Elon Musk dalam kita kata dalam krisis ni. Beberapa statement Elon Musk terhadap Putin pun disebut tadi. Mungkin nak tambah sikit gua antara yang Elon Musk provide pada Putin adalah yang ni diminta sendiri oleh Timbalan Perdana Menteri ataupun Timbalan Presiden Ukraine untuk minta rangkaian internet kepada Ukraine disebabkan bila peperangan kan kita kata lost connection lah. Jadi Elon Musk provide Starlink kan, kita kata ni lah dia punya untuk mudahkan ataupun kita kata untuk jadi alternatif internet connection kepada rakyat Ukraine. Jadi antara berita yang sempat nak baca katanya dekat sikit speaker ni Presiden. Maaf. Antara berita yang nak baca tentang Starlink tu ya Ukraine punya di Ukraine baru-baru ni kira Starlink punya app lebih kurang 100,000 apa kita kata pengguna baru Starlink app. Inilah Elon Musk punya company juga untuk rangkaian internet. Sebenarnya unik juga Starlink ni kalau nak diceritakan, tapi tak apalah, tak mau panjang kan. Dan Ustaz Darus mulakan tentang pembahasan double standard Barat terhadap dunia Islam khususnya, yang kita kata mengguna pakai wajah kemanusiaan bila kita isu ataupun krisis tu kita kata kena ataupun kita kata berlaku di negara-negara mereka ataupun proksi mereka, tapi bila terjadinya krisis di Middle East khususnya ataupun di negara-negara Islam, dunia Islam, tidak diguna istilah-istilah kemanusiaan ataupun keamanan, kesejahteraan dan sebagainya kan. Jadi Encik Ismail dan Dr. Zahir tadi tambahlah antara bukti-bukti bagaimana media Barat dan juga statement-statement tertentu daripada organisasi bukan termasuknya kan UEFA yang membenarkan solidariti kepada Ukraine pada Palestin kan. Dan pemain tenis nombor 1 dunia pun antara yang bangkitkan perkara ni itulah buat statement media terhadap hipokrisi Barat. Jadi insyaAllah berakhir sudahnya untuk pusingan kedua. Jadi pusingan 3 ni nak difahamkan untuk kita buka soal
sesi soal jawab kepada umum lah. Itu ya Encik Ismail. Sudah Ya, semua. ya sila. Jadi itulah kot, adakah yang daripada penonton ingin tanya apa-apa? InsyaAllah. Maaf kalau slow. Mungkin boleh ada pandangan daripada lain, daripada sahabat-sahabat Ilyas tak ke apa. Sila. Dr. Azhar ke. Cikgu Mahdi tu. Cikgu Mahdi dah tu. Sila minta pandangan sahabat. Ya. Kalau tak ada, anda boleh tambahkan sikit lah. Boleh kesan perang antara dunia dan manusia. Ini seru. Sementara nak tunggu soalan-soalan. Yang pertama sekali, impact yang paling besar pada kemanusiaan itu adalah kematian. Ukraine dalam seminggu sebab perang tu ada satu kebun besar. Kita tak tahu kenapa. Kemudian juga askar-askar Rusia yang mati itu biarkan begitu saja. Kemudian juga tahanan-tahanan perang pun sebagai ragam pelayanan. Yang keduanya kecederaan. Kita berkaitkan juga dengan berlaku di Palestin. So, kita cedera dan power sesebuah negara itu dah semakin kurang. Dan juga sexual violence, wanita yang kehilangan suami, kemudian anak-anak dan ayah dan sebagainya. Itu mencetuskan masalah sosial yang besar. Bagaimana nak mengatasi berbagai isu yang melibatkan masyarakat. Kemudian juga malnutrition, masalah pemakanan. Melibatkan makanan yang baik-baik. Sebelum orang nak makan yang susah. Kemudian juga penyakit. So, bila Rusia kata dia dah jumpa biolab di Ukraine, ini juga satu bentuk peringatan kepada kita. Perang ni bukan setakat bom dengan senapang saja, tapi juga melibatkan virus yang berbahaya. So, kalau kita kena sentiasa berwaspada, jadi tak tahu janjiran kita ni apa yang disimpan. Lah, dan kemudian juga disability, hilang upaya. Kemudian yang lain tu berlaku post traumatic stress disorder. Sebelum perang tu dia dengar bunyi jet kan. Berlaku lah dekat anak-anak di Palestin, Syria. So dia akan memberi kesan yang besar kepada emosi, depression, tekanan, anxiety, ketimpangan dan juga kesan emosi lain. So kesan perang ni memang sangat besar pada kehidupan manusia. Kita kalau nak kita jadi pemimpin nak berperang ni kena fikir banyak kali kan. Pasal perang dan juga impact perang tu nak kembali ke normal tu bertahun-tahun. Kalau tengok di Iraq sampai sekarang masih ada, Syria tu memang tak. Assalamualaikum. Sila. Assalamualaikum. Salam. Sila. Agak menarik yang ulasan yang telah diberi oleh Ustaz Darus tadi ini tentang blok ketiga. Tapi jangkauan yang agak jauh. Blok ketiga ni Ustaz sebut tadi ni mungkin akan dimulakan daripada Afghanistan. Kemudian Chechen. Ana rasa satu benda lagi.
Sebab dalam dalam pengetahuan kita, semasa Bosnia dulu, tentera-tentera Islam, tentera-tentera sukarela daripada Fatani, daripada negeri-negeri lain, tetapi yang Muslim, turun untuk menyertai dan memperolehi pengalaman. Itu satu. Jadi maknanya itu satu kebarangkalian. Kemudian dalam pertemuan kita tahun 1980-an dulu dengan Abu Ammar, dia pernah menggesa supaya kita menghantar pemuda-pemuda kita ke Medan untuk dapatkan pengalaman. Ini satu kemungkinankah perkembangan macam ni akan timbul. Kemudian veteran tentera yang mungkin telah join, telah ribut, mungkinkah mereka ini akan merebut peluang untuk syahid? Ini juga satu kebarangkalian. Kemudian daripada hidup tertindas Muslim di China misalnya, lebih baik syahid. Jadi kemungkinan keahlian blok ketiga yang Ustaz Darus sebutkan tadi ni, dia akan tumbuh macam cendawan di musim hujan. Itu satu ana punya pemikiran. Jadi benda-benda macam ni kita perlu jangka pasal apa, macam di China, depa menghadapi tekanan Muslim. Begitu juga Muslim di Fatani menghadapi tekanan, dan mereka ni sudah ada pengalaman di Bosnia. Hal ini diakui sendiri oleh Dr. Ismail Lutfi. Anak sembang dengan dia beritahu, dia kata memang ada ikhwah kita daripada Fatani yang markas mereka ni ada di Norway, ada di Finland, turun mai join dengan apa namanya ni. Jadi maknanya ini satu mungkin miracle lah yang akan berlaku yang kita tak tahu. Itulah yang nak boleh sebut pun. Dan Crimea sendiri itu adalah negeri Islam satu ketika dulu. Kalau menurut Dr. Rofa, Dr. Muhammad Rofa daripada UPM tu, dia kata yang tu adalah negeri Muslim. Jadi itulah apa namanya. Jadi persediaan dari segi pemikiran tu kita nak kena ada. Dan kita pun tahu bahawa di akhir zaman ni pertempuran dia akan kembali kepada senjata yang manual, bukan senjata canggih lagi dah. Maka mungkin pada masa itu memerlukan kepada tempur tanpa senjata, ilmu tempur tanpa senjata. Maka kalau itu ada, kita nak kena buat preparation sekarang ni. Seperti mana ikhwan Syria, mereka ada ilmu tempur tanpa senjata. Jadi benda-benda macam inilah. Wallahualam lah, anak fikir begitulah. Maknanya kita nak kena makmurkan balik ilmu tempur tanpa senjata ni. Silat pulut ke apa ke, semua benda ni ilmu tempur tanpa senjata lah. Wallahualam. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Baik, anak sebut sikit lah. Ilmu tempur tanpa senjata ni kalau martial art boleh kita akui. Tapi kalau nak sampai pergi kepada silat isim tanpa guru, silat jurus, silat batin, silat apa dulu ni, Nasrul Haq, apa ni, itu tak boleh masuk dalam senarai. Nak tak fikir lagu tu Ustaz. Itu kena sanksi ya. Nah, okay. InsyaAllah.
Boleh ke kita bagi conclusion kan sikit Ray. 6. Okey, ana nak conclude daripada kata-kata daripada Syekh Mustafa Masyur ataupun Al-Ustaz kata Mustafa Masyur. Dia sebut tentang pertembungan yang sebenarnya. Dia kata kita kini, dia kata medan pertarungan kita dengan mereka ialah identiti kita. Pertembungan kita dengan Barat, pertembungan kita dengan kufur ialah identiti kita, ciri kita dan juga pembentukan dan acuan Islam itu sendirilah. Allah SWT berfirman dalam surah Baqarah ni 217 dan mereka orang kafir itu sentiasa memerangi kamu sehingga hingga mereka mau memalingkan kamu daripada agama kamu walaupun mereka sanggup melakukan yang demikian. Jadi Syekh Mustafa Masyur dia menjelaskan bahawa musuh kita yang sebenarnya ialah para pemimpin yang menjadi agenda kepada penjajahan Barat dan jurus sedunia adalah sebahagian daripada mereka. Dan pemimpin dunia Islam sebenarnya hanyalah alat kepada mereka. Mereka ni terlalu dangkal sehingga sanggup menjualkan akhirat semata-mata untuk keuntungan dunia. Tanpa berselindung musuh-musuh kita berusaha melenyapkan kepribadian Islam dan menghilangkan acuan Allah. Mereka sehingga menjadikan jiwa individu Muslim ini tidak lagi bersedia untuk mendukung Islam pada masa depan. Dengan ini umat Islam tidak akan mampu lagi untuk mengembalikan penguasaan mereka dalam lapangan ketenteraan, politik, ekonomi dan ilmu. Dalam menjayakan usaha ini, mereka menggunakan berbagai kaedah pendidikan secara teori dan ilmiah melalui media massa, sistem pendidikan di samping merosakkan sistem ekonomi dan sistem sosial. Mereka memberikan tumpuan sepenuhnya untuk menjayakan usaha ni. Jadi kita ni berdepan dengan musuh dalaman kita ni ialah kepimpinan yang tidak mahu kepada Islam. Jadi inilah yang kita nak kena kikir dulu secara dalaman dan kita nak kena perbetul diri kita. Jadi itulah sedikit yang ni apa yang nak sampai pada malam ni. Wallahualam. Yang benar itu daripada Allah SWT, segala kekurangan itu daripada Allah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Darus ataupun Tak ya, Ana lebih kurang macam akhir semua juga lah. Artinya makna selain daripada kita tengok musuh yang di hadapan kita, Barat ke, orientalis ke, apa benda, ini ana rasa kita nak kena perjelaskan jugalah musuh yang ada dalam diri kita ni. Kejahilan, kelemahan akidah, tidak jelas apanya matlamat kita, tidak jelas wasilah yang kita nak guna, tidak yakin dengan Islam. Jadi banyak artinya musuh-musuh yang duduk mengeram di dalam diri kita yang perlu kita jelaskan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita supaya insya-Allah bila dia jelas ini dia boleh melawan dan dia membangun dengan sendirinya, membangun diri dia, membina diri dia untuk berhadapan dengan musuh yang hakiki, yang sebenar, yang di hadapan mata kepalanya. InsyaAllah dengan itu saja Nazar baru kita dapat nak dapat membawa kembali balik ummah ini kepada posisinya atau meletakkan dia di atas landasan perjalanan yang sebenarnya. Kalau tidaknya kita akan duduk
terhuru-hayang ataupun tidak meraba-raba lah, tidak tahu ke arah mana nak pergi. Lebih lagi pada hari ini banyak sogokan ataupun penyelesaian yang diimport, yang dibawa mari daripada luar. Kononnya dilabelkan dengan Islam. Hulul Islamiyah, maqasid Islamiyah sebagainya. Sedangkan benda tu macam kata orang lah, ambil arak bubuh dalam botol Coca-Cola. Nampak botol Coca-Cola tapi isi dalam kandungannya ialah kandungan yang tidak halal. Sama juga dengan kita namakan ni maqasid Islamiyah lah segala macamnya, tapi dia tidak bawa ke arah itu sebenarnya. Hanya nama saja. Sedangkan kandungannya, substan yang ada di dalam itu adalah bukan Islam. Tidak Islamik. Maka sudah pasti dia tidak akan sampai. Dia akan sampai tengah jalan dan berhudum kat situ saya. Sebab dia bukan yang sejati, bukan Islam yang hakiki. Islam yang palsu. Ini diperingatkan oleh Syed Qutb, oleh Maududi, oleh Muhammad Iqbal sendiri, supaya kita jelas benda ni. InsyaAllah dengan itu saja baru kita dapat kembali balik kepada jalan yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya menuntut ni dengan melihat refleksi negara kita yang mencakupi bidang keselamatan. So, melihat kepada yang berlaku di Rusia dan juga di Ukraine, sebenarnya kita kena sentiasa berwaspada, tak boleh percaya pada jiran-jiran kita. Lihat pada negara kita, ada krisis-krisis yang sikit-sikit berlaku di utara negara kita sangat khusus. Kemudian di Sabah ada krisis, kemudian di selatan, khususnya tidaklah begitu muncul, tapi ada. Kemudian kalau lihat di negara-negara serantau, walaupun kita dalam konteks ASEAN, masih lagi beberapa isu-isu kecil yang sentiasa dibincangkan, namun dalam suasana harmoni, kita masih lagi dapat membendung masalah yang besar atau konflik besar. So, apa yang penting di sini ialah kita memastikan untuk berlaku peperangan ini, dia tidak mengenal etnik, tidak mengenal agama, tidak mengenal politik, ideologi. Kalau sesebuah negara rasa tidak selamat ataupun merasai keselamatan negara itu terancam, dia akan melakukan apa sahaja untuk memastikan ancaman tersebut dihilangkan dalam kadar yang segera. Jadi kita lihat dalam bajet tahunan Kementerian Pertahanan negara masing-masing. So, ada dinyatakan jumlah dan ada negara yang tidak menyatakan jumlah peruntukan untuk ketenteraan. Kalau kita ambil contoh di Brunei, walaupun dia ada bajet tahunan untuk kementerian, tapi bila sampai ke Kementerian Pertahanan tidak ada bajet yang ditujukan. Dan juga kalau di Singapura makanya ada bajet, tapi tidaklah bajet yang betul. Ataupun di negara Philippines ataupun negara-negara yang lain yang ada isu dengan kita. So, ini semua merupakan satu petanda kepada kita untuk melihat keselamatan negara kita. Walaupun kita rasa selamat sekarang, tapi akan berlaku di sekitar kita ni mungkin lama-kelamaan hampir dengan kita. Dikhabarkan dalam tempoh terdekat ini, China juga barangkali nak mengikut jejak Rusia untuk menyerang negara kecil sepadan. Satu berita yang barangkali kita perlu tengok juga, perlu lihat negara besar nak menguasai negara kecil. Kemudian juga 9 dot yang berada di Laut Selatan itu juga adalah satu konflik kepentingan yang melibatkan pasal-pasal besar. Kenapa berlakunya siri latihan keterusan
antara negara kita dan negara jiran dengan Amerika, Europe dan sebagainya. Semua kita perlu lihat dari konteks lebih luas supaya kita dapat faham bahawa kesan perang ini lambat laun akan memberi impact yang sangat besar kepada masyarakat kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kathiran kepada ketiga-tiga lah panel pada malam ini, Encik Ismail, Ustaz Darus dan juga Dr. Zahir, atas kita kata kupasan berkenaan dengan isu Rusia dan Ukraine ini, dan refleksi kita lah kan pada kesimpulan itu, peranan kita sebagai Muslim atau bila kata Ahlul Harakah di dalam mendepani isu-isu sebegini. Jadi suka untuk anda tutup malam ini dengan sedikit refleksi peribadi jugalah. Anda mewakili generasi baru ataupun generasi muda, dan daripada kita kata institusi ataupun kita kata warisan lah kan, warisan pemikiran ataupun fikrah Islamiah Harakiyah ini berkenaan dengan masa depan Islam yang cerah kan, seperti mana Ustaz Darus dan Cikgu Mahdi tadi ada sentuh sikit tentang mungkin blok ketiga lah, mungkin tak adalah nak kupas berkenaan lanjut dari situ. Cuma anda sendiri sebagai pelajar ada belajar sedikit berkaitan dengan sains politik dan juga perhubungan antarabangsa. Sebenarnya Barat sendiri pun mula rasa terancam kan sejak daripada kita kata pasca kolonial lagi kan. Pasca kolonial maksudnya mereka sudah terancam dengan gerakan-gerakan yang muncul yang cuba mencabar hegemoni ataupun kita kata pengaruh mereka lah di dalam menguasai dunia ini. Dan gerakan-gerakan Islam ni antara cabaran ataupun kita kata ancaman terbesar lah. Sehingga hari ini mereka merancangkan lagi kajian-kajian kan. Kita boleh tahu Eropah Barat ni ataupun Eropah, US dan seumpama sekutu-kutunya, bila mereka ni rasa terancam, kita boleh melihat mereka mula untuk kita kata memberi reaksi ataupun mengupas kan perkembangan-perkembangan di dunia Islam. Misalnya tentang kita kata kemunculan political Islam lah ni, kita kata terma-terma dalam dunia akademik. Jadi kita kata mereka sudah melihat sedar bahawa kita kata daya kebangkitan kita kata generasi baru dunia Islam ini sukar untuk ditepis lagi. Misalnya kita lihat realiti ini, peluanglah kepada generasi muda untuk kita manfaatkan situasi yang ada pada hari, isu semasa pada hari ini. Kita kata misalnya contoh tadi disebutkan oleh ketiga-tiga panel kan tentang betapa hipokrisi ataupun hipokrit, double standardnya mereka ini dalam mengenengahkan isu-isu yang mereka perjuangkan lah berdasarkan ideologi kita kata liberal mereka, liberalism mereka kan. Kita tengok dunia bangkit kan, dunia bukan sekadar kita dunia Islam saja, malah mereka sendiri, masyarakat Barat sendiri sudah hilang keyakinan kan terhadap kita kata sistem yang mereka kita kata agung-agungkan dari Barat lah, kita kata khususnya kita kata liberal demokrasi. Dan kita kata sarjana Barat sendiri sudah mengeluarkan tesis-tesis baru bahawa kita katakan untuk encounter kan. Misalnya ada satu, bagi contoh satulah, kita kata antara penulis Amerika yang terkenal Francis Fukuyama ada keluarkan satu teori the end of history. Dia claim bahawa kita kata dunia hari ini seakan-akan sudah kita kata sejarah itu tidak akan ada lagi. Bukanlah sejarah maksudnya dari segi konflik itu tidak akan berlaku, tapi mereka meyakini bahawa sistem yang Amerika ataupun dunia Barat kemukakan pada hari ini, iaitu liberal demokrasi ini, seakan-akan yang terbaik, takkan ada lagi pergantian. Misalnya apa kata ideologi sebelum ini kan, kita kata realism, kemudian diganti dengan kita kata sebelum Amerika menjadi hegemoni ini, komunisme kan menjadi ancaman kepada US. Tapi setelah komunisme jatuh, jadi setakat yang ada sampai hari ini, mereka rasa seakan-akan mereka ini bakal menjadi titik terakhir lah, kita kata sistem terakhir. Dan ini sebenarnya bertentangan dengan keyakinan kita bahawa ada hadis sahih riwayat Ahmad
anda ringkaskanlah, tak mau panjangkan baca matan, tak mau baca matan takut lama kan. Cuma dalam hadis ni diceritakan tentang peringkat-peringkat, kita kata peringkat-peringkat lebih kurang ketamadunan lah, ya, peralihan-peralihan yang Rasulullah sebut tentang bermulanya kita kata masa kenabian itu berada di tengah-tengah kalian, adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian, iaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian adanya atas kehendak Allah, Allah mengangkatnya apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya masa kerajaan yang menggigit, mulkan adhan. Kemudian atas kehendak Allah, Allah angkatnya. Kemudian berlaku pula kerajaan yang sombong, mulkan jabarian. Kemudian Allah angkat dengan kehendaknya juga. Kemudian sehingga terakhirnya akan kembali kepada masa khilafah yang mengikut jejak kenabian, khilafah ala minhajul nubuwah. Jadi hadis ni dibaca sebenarnya oleh Syekh Ikhwan juga, tak ingat Syekh nama, yang ada ikut daurah bersama daurah Quran bersama Ikhwan 3 bulan dengan ialah Akademi Asy-Syarif bawah Syekh Abdul Khaliq. Jadi seorang syekh tu peringatkan Nalah kan, dia kata hadis ni yang tu kena pegang, tu kena pegang. Inilah keyakinan kita bahawa pada akhirnya kita kata pada akhirnya kemenangan ataupun kebangkitan tu akan jadi milik kita. Jadi selaraslah dengan apa yang Ustaz Darus dan Cik Adi yang semua tadi sebutlah. Jadi itulah sedikit sebanyak bahawa refleksi yang lah bahawa apa saja isu yang berlaku ni sebenarnya menjadi peluang kalau kita sedidik sedikit banyak. Barat melemah, makin melemah, dan kekuatan peluang kebangkitan dan bibit-bibit kemenangan itu sudah muncul kan, walaupun adalah beberapa kelemahan yang kita perlu perbaiki. Jadi insya-Allah itu sajalah daripada pesanan. Jadi kalau tak ada apa lagi penambahan daripada panel ataupun ni, mungkin kita tangguhlah kot, insya-Allah kan, tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau khair, Izzuddin, InsyaAllah. Zair, Ustaz Darus, semualah yang hadir, Muaz, semualah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Mau beli surah insyaAllah.